آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال، آه يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال، آه يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. آه يا جمل، آه يا جمال. آه يا جمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. Jadi pada sesi kemarin, sesi semalam, ada orang tanya tentang doa sakit mata tu, jadi kita ulanglah sekali lagi. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita ambil sebelum tu sikit. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه رمد أو أحدا من أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات. Adalah Nabi SAW apabila sakit mata, terkena sakit mata ataupun salah seorang daripada sahabatnya sakit mata, da'a bihaula'il kalimat. Nabi akan berdoa dengan kalimah-kalimah ini. Sama ada sakit itu kepada Nabi sendiri ataupun kepada sahabat Nabi. Allahumma mati'ni bi basari, ya Allah ya Tuhanku, kekalkanlah ia untuk ambil manfaat dengan penglihatanku. Waj'alhu al-waritha minni, kekalkanlah ianya bagiku. Wa arini fil aduwi sa'ri, dan tunjukkan kepadaku dendam, tunjukkan kepada aku dendam aku kepada musuh. Macam mana? Maksudnya, biar Allah Ta'ala beri aku boleh qisas atas mereka. Kerana dengan qisas itu, memperlihatkan kita boleh menang. Memperlihatkan kita ni kemenangan berpihak kepada kita. Itu maksudnya. Wansurni ala man zalamani. Dan selamatkanlah kami, menangkanlah kami atas orang yang buat zalim kepada kami. Ini doa sakit mata. Siapa kepada sini? Qala fi lisanil Arab, berkata Ibnu Manzur dalam lisanul Arab. Wa fil hadits fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahumma amti'ni bi sam'i wa basari, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah mati'ni, berikanlah manfaat kepada aku ini untuk berikanlah aku ini peluang untuk mengambil manfaat, mengambil nikmat pendengaran dan penglihatan. Alah hadis tadi penglihatan saja. Waj'alhu mal waritha minni, dan kekalkanlah penglihatan dan juga pendengaran itu untuk kami, untuk aku. Qala Ibnu Sumail, berkata Imam Ibnu Sumail, ai abqihima ma'i sahihaini salimaini hatta amut. Kekalkanlah kedua-duanya itu bersama dengan aku dalam keadaan dia selamat, dia sihat sehingga aku meninggal. Waqila, dan kata qil, arada baqa'ahuma wa quwwatahuma, dan kata qil, arada baqa'ahuma, Nabi menghendaki kekal kedua-duanya, wa quwwatahuma, dan kuat kedua-duanya ketika mana tua, indal kibar, wanhilal quwwan nafsaniyah, dan ketika mana hilangnya kekuatan nafsaniyah, kekuatan
badang, kekuatan luaran yang lain. Ini ketika mana lemah dah. Fayakunu as-sam'u wal basaru warisai sa'iril quwa. Maka ketika itu biar jadi pendengaran dan penglihatan itu dua pewaris pada segenap kekuatan. Wal baqiyaini ba'daha, dan kekal selepas daripada lemah kekuatan nafsu, kekuatan yang lain. Kerana dengan pendengaran itu kita boleh mendengar dan juga beramal dengannya. Dengan penglihatan pula kita boleh mengambil iktibar dan boleh sampai cahaya hati itu melalui mata dah keluar daripada zulumat, kegelapan kepada huda, kepada cahaya. Thumma qala, kemudian dia berkata dalam Lisanul Arab oleh Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibnu Manzur kata fayakun wa fi riwayat, dan satu riwayat waj'alhu al-waritha minni. Hadis sebelum tadi tu dia sebut dalam hadis tu waj'alhu al-waritha minni. Dalam riwayat lain waj'alhu al-waritha minni. Faraddal ha'a ila al-imta', dan dikembalikan hak itu mengembalikan akan hak kepada imta'. Maksudnya waj'alil imta' al-waritha minni. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mengambil manfaat itu waris bagi aku. Maksudnya akan berkekalan untuk aku mengambil manfaat tu. Falidzalika wahadahu, maka oleh kerana itulah wahadahu, tidak menjadikan dia mufrad, tidak menjadikan ianya tasniyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza humma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila demam, da'a bi qirbatin min ma, Nabi akan meminta satu qirbah, satu bekah daripada air, fa afraghaha ala qarni, Nabi menuangkannya di atas qarni, di atas ubun-ubun, atas kepala. Faghtasala, kemudian Nabi mandi dengannya dengan air tadi. Wal qarnu ar-ra's, dan qarn tanduk di sini maksudnya ar-ra's, kepala, bukan tanduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yusibuhu qurhatun wala syaukah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkena kepadanya qurhatun. Qurhatun ni Syekh Nazrul sebut macam bisul. Wala syaukatun, dan tidak juga terkena syaukah. Syaukah ini bukan duri. Macam alergi gitu. Illa wada'a 'alaiha al-hinna, kecuali Nabi SAW akan meletakkan hinna, meletakkan inai. Inai ini menyebabkan kelembapan yang menghilangkan bisul dan juga alergi tadi. Dan ini adalah tib an-nabawi. Wa fi sahihain, dalam sahihain, an Abi Hazim, daripada Abi Hazim Salamah ibn Dinar al-Madani al-A'raj, annahu sami'a Sahl bin Sa'd yus'alu amma duwiya bihi jurhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Dalam sahihain daripada Abi Hazim, bahawasanya dia mendengar Sahl ibn Sa'd ditanyakan duwiya, tentang apa yang diguna untuk mengobati. Untuk Sahl ibn Sa'd ini ditanya tentang bahan apakah yang digunakan untuk mengobati jurhu Rasulillah, luka Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada perang Uhud. Nabi cedera pada dahi sebelah kanan, betul-betul di atas bulu kening. Itu ketika mana perang Uhud. Faqala, lalu kata Sahl jawab, juriha wajhu, tercedera muka Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif, yang mulia. Siapa mencederakannya? Abdullah ibnu Qami'ah. Abdullah ibnu Qami'ah. Wa kusirat rubaiyatuh, dan pecah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gigi depan Nabi. Wa hushimatil baydatu ala ra'sih, dan pecahlah baydah, topi besi yang berwarna putih yang duduk di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pecahnya rubaiyah ini ialah gigi, bukan gigi anak ni. Gigi tepi ni. Ni dua usaha ni dia panggil gigi kapok ni, dia panggil gigi saniyah. Yang tepi di antara taring ni dia panggil rubaiyah. Dua. Tepi taring. Sebelah rubaiyah ada taring. Itu pecah. Yang pecahnya ialah yang belah kanan bawah. Selepas taring. Pecah. Siapa buat pecah tu? Siapa buat cedera Nabi pada gigi tu? Ialah Utbah ibn Abi Waqqas. Utbah ibn Abi Waqqas yang memecahkan, yang menyebabkan patah gigi Nabi.
Oleh kerana dia mematahkan gigi Nabi, maka keturunannya semua tak ada gigi depan. Tak ada gigi depan. Baik. Qala wa kanat Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam taghsilu dam. Adalah Sayyidatina Fatimah bintun Nabi SAW membasuh darah. Darah menitik dalam gua Uhud. Darah menitik dalam gua Uhud. Yang menyebabkan tinggal kesan yang wangi sampai hari ni. Tapi Wahabi kerajaan Saudi dia pergi seming pula gua tu. Tak boleh panjat. Pergi pagar pula. Wa kana Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yaskubu 'alaiha bil mijan. Dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yaskubu 'alaiha. Apa yaskubu 'alaiha ni? Menuang di atasnya bil mijan dengan perisai. Maksudnya menuang atas darah Nabi SAW itu. Falamma ra'at Fatimah dama, tak kala Sayyidatina Fatimah tengok darah semakin banyak, la yazidu illa kathrah, semakin parah. Akhadhat qit'atan min hasirin fa ahraqatha. Sayyidatina Fatimah mengambil secebih daripada hasir, daripada tikar. Lalu Sayyidatina Fatimah membakarnya hatta idza sarat ramadan alsaqatha bil jurh, sehingga jadi debu abu. Sayyidatina Fatimah meletakkan abu itu bil jurh pada kecederaan Nabi. Fastam sakaddam, maka berhentilah darah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu ala hamatih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di atas belakangnya. Hamatih. Wa baina katifai, dan di antara dua bahu. Wa yaqulu, lalu Nabi bersabda, man ahraqa min hadhihi ad-dima' fala yadurruhu alla yatadawa bi syai'in li syai'. Barang siapa berbekam dengan darah-darah ini, yang ni dengan menumpahkan darah-darah jenis lagu ni, fala yadurruhu alla yatadawa bi syai'in li syai', maka tidak memudaratkan baginya bi syai' alla yatadawa, bahawasanya dia tidak berubat dengan perkara yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah kita berbekam, insya-Allah tak perlu lagi pada ubat-ubat yang lain. Ini bagi penyakit-penyakit yang sesuai lah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi ra'sih, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada kepalanya. Wa yusammiha umma mughith, dan Nabi SAW menamakan hijamah, menamakan berbekam itu dengan nama umma mughith. Maksudnya ibu kepada segala manfaat. Ibu yang sangat bermanfaat. Nak sebutnya banyaknya manfaat pada hijamah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada akhda'ain. Pada tengkuk Nabi, akhda' wal kahil. Wal kahil ini di atas bahagian bawah sikit daripada tengkuk ni. Paling atas, bahagian pada atas belakang. Wa kana yahtajimu li 17, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada 17 hari bulan. Wa 19, dan 19 hari bulan. Wa 21, dan 21 hari bulan. Dan khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada hari Isnin. Itu yang pada afdal lah, waktu pada afdal. Wal akhda'an irqani fi janibil unuq. Akhda'an ni dua orang yang duduk di tepi tekuk. Kana sallallahu alaihi wasallam yaktahilu kull lailah. Nabi SAW bercelok pada setiap malam. Wa yahtajimu kull syahr, dan berbekam pada setiap bulan. Katanya orang yang berbekam pada hari ni, yang moleknya buat 3 bulan sekali. Mungkin perubatan moden ke apa ke, wallahu a'lam lah. Nabi bukan macam manusia biasa. Nabi ada kelebihan yang tersendiri. Wa yashrabu ad-dawa'a kull sanah, dan Nabi meminum ad-dawa', makan ubat setiap setahun sekali. Nabi minum ubat ini tanpa ada sebab penyakit apa-apa. Tapi kalau ada penyakit, Nabi makan lebih daripada setahun sekali ya. Dah setahun tu. Tapi Nabi makan sekali setahun ini maksudnya ialah hak tak ada penyakit apa-apa. Wa fi sahihain 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hajjama ajrah. Dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahawasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
cerita bahawasanya Nabi SAW itu berbekam dan memberi upah kepada orang yang berpegang kepada Nabi itu. Jika sekiranya haram, nescaya Nabi tak beri upah. Ini nak menjadi dalil bahawasanya boleh mengambil upah dan boleh memberi upah kepada orang yang berpegang. Dan jumhur ulama apa kata? Tidak haram mengambil upah daripada berpegang. Wa fi sahihaini aidan, daripada sahihaini aidan, sahih Bukhari, sahih Muslim juga, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW hajamahu Abu Taibah, berbekam akan Nabi itu Abu Taibah, oleh Abu Taibah. Abu Taibah jadi tukang bekam kepada Nabi. Namanya Nafi'. Namanya Nafi'. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'am. Lalu Nabi SAW beri upah kepadanya satu sa'. Satu sa' bersama dengan 4 mud. Yakni beri ta'am ni sini yakni tamar, beri kurma. Wa kallama mawaliyah. Dan Nabi tolong berunding bagi pihak Abu Taibah. Sebab yang memiliki Abu Taibah ketika itu adalah Banu Harithah. Namanya Muhayyisah bin Mas'ud. Muhayyisah ibn Mas'ud. Faqaffafu anhu min daribatihi. Dan hasilnya mereka yakni kaum itu tadi merendahkan daribatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tebusang ni. Asalnya dia daribah ni. Faqala lalu Nabi bersabda khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik apa yang kamu berubat inilah yakni hijamah. Wa rawa Ibnu Majah fi sunanihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza suddi'a ghalla ra'sahu bil hinna wa yaqulu innahu nafi'un bi idznillah ta'ala min as-suda'. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila penipala ghalla ra'sahu bil hinna, Nabi membalut kepalanya itu dengan inai. Wa yaqulu, Nabi bersabda, innahu nafi'un bi idznillah ta'ala min as-suda'. Ini bermanfaat dengan izin Allah Taala untuk menghilangkan sudak pening kepala. Wa dzakara Abu Dawud fi sunani. Abu Dawud menyebut dalam sunannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ta, menggunakan saut. Saut ini seperti tembakau. Diletakkan di dalam hidung, keluar penyakit melalui bersin. Itu saut. Ista'ta ini menggunakan herba yang bernama saut. Istitradun. Apa maksud istitrad? Istitrad maksudnya memindahkan satu makna kepada makna yang lain yang bersambung dengannya. Maksudnya menyebutkan sesuatu itu pada bukan tempat dia, tapi kerana munasabah. Jadi tengok. Di sini maqam tempatnya adalah sebut tentang tibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang perubatan Nabi yang Nabi guna untuk dirinya sendiri. Tapi musannif kita guna juga untuk berubat orang lain. Berubat orang lain. Dan menyebut juga semata-mata bentuk berubat. Sama ada berubat yang berkait dengan Nabi atau berubat tak berkait dengan Nabi. Secara mutlak. Qad khatara li an azkura. Telah terdetik pada aku bahawasanya aku nak sebut di sini an azkura huna jumlata ahadits min tibbihi, akan sekelompok sebahagian daripada hadis min tibbihi, daripada berubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi wasafahu li ghairihi, yang wasafahu li ghairihi, yang menyifatkannya bagi selain daripadanya. Wasafahu wasafal hadis li ghairihi li ghairi nabi min ashabihi lah. Selain daripada Nabi, yakni sahabat-sahabatnya. Litatimma bidzalikal faidah, untuk menyempurna bagi demikian itu faedah. Wa julluha minal hadi nabawi, dan kebanyakannya daripada al-hadi nabawi, karangan al-Allamah Ibn al-Qayyim, karangan Ibn al-Qayyim yang Ibn al-Qayyim al-Jauzi al-Hambali, yang namanya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Rawa Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, likulli da'in dawa, bagi setiap daripada penyakit itu ada ubat.
Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah ta'ala. Apabila sesuailah dawa'ud da', ubat bagi penyakit itu, sembuhlah dengan izin Allah Taala. Wa fi sahihaini, dan ada sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma anzalallahu min da' illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah Taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah Taala menurunkan bersamanya juga shifa, kesembuhan. Wa fi musnadil imami Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, an Usamah bin Syarik, daripada Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu qala, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah bersama dengan Nabi itu seorang Arab Badui. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, datang sekelompok daripada kaum Arab Badui, lalu dia kata, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, bolehkah kami berubat? Qala na'am ya ibadallahi tadawu. Kata Nabi, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, berubatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meletakkan satu penyakit itu, tidak mengadakan satu penyakit kecuali Allah Ta'ala meletakkan baginya itu kesembuhan. Ghaira da'in wahid. Bukan satu ghaira da'in wahid. Bukan satu penyakit. Bukan satu penyakit semata-mata. Qalu, kata mereka, wa ma huwa, apa itu? Qala al-haram. Kecuali satu penyakit. Allah Ta'ala letak ubat, letak penyakit. Saya silap tadi tu. Maksudnya Allah Ta'ala mewujudkan satu penyakit, semuanya ada ubat kecuali satu penyakit. Qalu wa ma huwa, lalu mereka kata, orang Arab baru kata, apa penyakit tu? Qala al-haram. Yani tua. Wa fi lafz, dalam satu lafaz, inna Allah Ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan bersamanya itu shifaa, kesembuhan. Alimahu man alimah, orang yang tahu dia tahu. Wa jahilahu man jahilah, orang yang jahil dia jahil. Jadi di sini menunjukkan kita kena tanya kepada tabib. Kena tanya kepada orang yang pandai, cerdik pandai dalam bab medik. Wa fil musnad wa sunan an Abi Khuzamah qala, qultu ya Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattaqiha, hal taruddu min qadarillahi syai'a. Dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, daripada Abi Khuzamah katanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kamu berpandangan ataupun beritahulah kepada aku satu ruqyah, satu jampi nastarqiha, kami boleh untuk berjampi dengannya, dan juga satu obat yang kami boleh berubat dengannya, wa tuqatan, dan satu pantang yang kami boleh berbantang dengannya. Hal taruddu min qadarillahi syai'a, adakah boleh ia tu merubah, menolak adakah ia boleh merubah qada Allah Ta'ala juga sesuatu? Adakah dia boleh merubah sesuatu daripada qada Allah Ta'ala? Hatta rudu syai'an min qadarillah, gitu takdir dia. Qala, lalu katanya, sabda Nabi, hiya min qadarillah, ia juga daripada qada Allah Ta'ala. Maksudnya, sebab dan musabab ini qada Allah Ta'ala belaka, takdir Allah Ta'ala belaka. Bukan maknanya bila kita ambil ubat, kita kata kita ni derhaka pada takdir Allah Ta'ala. Tidak berlaku begitu. Tidak. Allah Ta'ala suruh kita ambil asbab, Allah Ta'ala suruh ambil kita musabab, dan Allah Ta'ala mengikatkan musabab itu dengan asbab. Hatta mukjizat Nabi SAW pun, Nabi SAW, ketika mana air keluar daripada tangan Nabi, Nabi celup tangan Nabi dalam air, keluar air. Sebab apa Nabi tak akad tu? Tak akad gitu. Nak suruh ikat sebab dengan asbab. Boleh je Nabi nak letak gitu. Nak letak biar keluar. Sebab apa Allah Ta'ala suruh baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad? Sebab nak suruh ambil asbab. Nak ajar kepada umat dia. Boleh je Allah Ta'ala nak jadi tanpa sebab. Beranak tanpa kahwin. Boleh Allah Ta'ala boleh nak buat. Wa dzakara al-Bukhari fi sahihi.
Imam Bukhari menyebut dalam sahihnya ke Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan shifa'akum, penyakit-penyakit kamu, fima harrama alaikum, pada apa yang Allah Ta'ala haram ke atas kamu. Ini nak sebut arak tidak boleh diminum untuk berubat. Tetapi bak sapu tu bak lain lah. Jadi di sini Allah Ta'ala haram sesuatu perkara itu kerana perkara itu ada khabas. Kerana ada perkara yang tak molek. Jadi di sana ada juga ubat-ubat yang mana ada babi contohnya. Ataupun ada alkohol lah bagi orang yang kata alkohol ni arak. Jadi macam mana pula? Itu dalam bab darurat lah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Maka bila mudarat semakin terbuka. Idza daqat tas'a daqa. Apabila sepit sesuatu perkara maka luahlah. Boleh guna, tak ada masalah. Vaksin ada babi. Dah nak buat ni, payah. Nak guna lemak lembu tak jadi. Kalau kita pandai sangat, buatlah. Satu vaksin daripada lembu. Vaksin daripada beluk ke. Kat mana jadi harus dah. Dah kita tak mampu, ada babi je. Macam ada setengah-setengah. Contoh je lah. Jatuh babi je boleh stop. Jatuh dia memang tak boleh guna tau. Awak. Isap okok 15 otak sehari. Maka, nak tukar jatuh dia tu, boleh tukar babi je. Orang lain tak boleh. Maka, oleh kerana itu, boleh guna babi. Tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Sebab itu darurat tu. Takkan nak mampu kerah itu. Ni orang. Jadi, kena baca itu dengan neraca kawaid fikiyah semualah. Ini tak masa kita nak tegak orang kita bukan main guna kawaid, guna usul. Tapi bila orang lain guna tu, bila orang lain bangkang atas kita tak tahan pula kita tu dengan kawaid. Kita nak bangkang orang lain, kita guna kawaid. Kita guna usul. Tapi untuk memenangkan hak kita sendiri, tak ada guna. Kata tak biar saya nak perbandingan ni betul. Tak, mesti ada murajjah. Mesti ada satu perkara yang menyebabkan, yang menyokong itu tu. Saya zahirnya betul ni. Tak kena gitu. Zahirnya betul ni hak ni. Tak boleh zahir gitu. Tak boleh zahir gitu. Bila tak ada murajjah antara dua, tak wakuf. Tak wakuf ni tak bermaksud kita jahil. Tak masuk jahil. Kalau gitu ramai ulama jahil. Ramai ulama tak wakuf. Wa fi sunan ni dalam sunan. Sunan mana ni? Sunan Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith. Nabi melarang daripada menggunakan ubat-ubat yang khabith, yang kotor. Macam daging yang tidak boleh dimakan. Ini ketika mana ada ubat-ubat yang boleh diguna. Kalau sekiranya ketika mana tak ada, maka tak apa, tak ada masalah. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. Pada dalam sahih Muslim daripada Tariq bin Suwaid al-Ju'fi radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi SAW bahawasanya dia bertanya pada Nabi SAW tentang arak. Fanahahu, lalu Nabi melarang. Au kariha an yasna'aha, dan juga Nabi melarang untuk dibuatnya. Nabi tidak suka untuk buat arak. Faqala, lalu kata Tariq, innama asna'uha lidawa, aku buat ni untuk dawa, untuk ubat. Faqala inna dzaka laysa bidawa'in walakinnahu da. Itu bukan ubat, tetapi itu adalah penyakit. Wa fi sunan, dalam sunan. Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil khamri tuj'alu fid dawa. Faqala innaha da'un wa laysat bid dawa. Dalam sunan Tirmizi dan Abu Daud, Nabi SAW ditanya tentang arak untuk jadikan ubat. Lalu Nabi kata itu adalah penyakit, bukan ubat. Wa yadhkuru anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan oleh Nabi SAW bahawasanya Nabi bersabda, man tadawa bil khamri fala syafahu Allah Ta'ala. Barang siapa berubat dengan arak, maka Allah Ta'ala tidak akan menyembuhkan dia. Baik.
Warawal Bukhari, dan meriwayatkan oleh Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anhu, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata maridan. Bahawasanya Nabi SAW apabila Nabi mari menziarahi seorang sakit, au utiya bihi, ataupun datangkan kepada Nabi itu seorang yang sakit, qala, lalu Nabi berkata, adhibil bas rabban nas, buanglah daripadanya penyakit. Al-bas itu penyakit. Mudhara', rabban nas, oh Tuhan manusia, wahai Tuhan manusia, buanglah penyakit daripada dia. Isfi, sembuhkanlah, wa anta syafi, engkaulah maha penyembuh. La shifa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan daripadamu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada penyakit selepas daripada itu. Sebab apa sebut itu? Sebabnya mungkin kita boleh sembuh dah, tapi jadi penyakit yang lain pula. Kita nak sembuh itu, kita nak biar teruk buang, orang Terengganu panggil. Biar hilang penyakit dan mari penyakit yang lain. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aidan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahlahu al-wa'ku amara bil hasa'i. Rasulnya thumma amarahum fa'asahu wa kana yaqul innahu la yartu fuad al-hazin. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahlahu al-wa'q, apabila terkena ahli keluarganya al-wa'q, demam yang panas, amara bil hasa, Nabi suruh minum hasa. Hasa ini sejenis sup. Maksudnya lalu dia buat. Thumma amarahum fa'asahu, kemudian Nabi SAW menyuruh mereka fa'asahu, lalu mereka makan sup tu. Wa kana yaqul, Nabi bersabda, innahu la yartu fuad al-hazin, sesungguhnya hasa ini sup yang dibuat daripada tepung, air dan juga minyak. Ianya melegakan hati-hati yang orang yang sedih. Wa yasru an fuadis saqim, dan menggembirakan hati orang yang sakit. Kama tasru ihdakunna al-wasakha bil ma'i an wajhiha, seperti tasru membuang ihdakunna, salah seorang daripada kamu, al-wasakha bil ma'i an wajhiha, seperti membuang salah seorang daripada kamu akan kotoran dengan air daripada muka. Maksudnya kalau ada kotor muka, buang dengan air. Gitulah juga sup ini menghilangkan penyakit, menghilangkan kesedihan dalam hati orang yang sedih dan juga menggembirakan hati orang yang sakit. Wa qawluhu al-wa', katanya al-wa' huwa al-humma, itu adalah humma, demam, au alamuha, ataupun sakitnya sakit humma. Wal hasa bil fathi wal mad tabikhun, sejenis masakan, yutakhadhu min daqiqin, diambil daripada daqiq, dibuat daripada daqiq tepung, wa ma'in air, wa duhnin, minyak sapi. Wa yartu wa yasuddu wa yuqawwi, menguatkan. Yartu, menguatkan, melegakanlah. Wa yasru yakshiful alam, menghilangkan sakit, wa yuzilu. Wa fi sunani anha, daripada sunan juga. Sunan mana ni? Yakni sunan Ibnu Majah. Daripada Sayyidatina Aisyah juga, alaikum bil baghidin nafi', Nabi bersabda, hendaklah kamu makan dengan baghid an-nafi', yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, talbin, yakni susu. Maksudnya Nabi suruh mulazamah, suruh banyak minum susu. Qalat, lalu Sayyidatina Aisyah kata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka ahadun min ahli, apabila salah seorang daripada isterinya mengadu pada Nabi, lam tazalil burmatu 'ala an-nar hatta yantahi ahadu tarafaihi, yakni yabra'a aw yamut. Apabila mengadu salah seorang daripada ahli keluarga Nabi SAW, apabila sakitlah, lam tazal, berkekalanlah burmah, bekas di atas api sehingga yantahi ahadu tarafai, sehingga legalah. Yantahi ahadu tarafai ni legalah. Yantahi ahadu tarafai ni tamat salah satu daripada sebelah ni, maksudnya sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati api itu ataupun lega penyakit, au yamut, ataupun mati, yakni yabra'a, maksudnya Nabi letak bekas itu atas api sehinggalah
belega ataupun sehingga dia mati. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni jaga makanan untuk untuk biar sedia semua makanan untuk orang sakit. Maksud biar ada sedia semua. Kan Nabi, rumah Nabi ada sekali-sekali tu 2 bulan tak berasa apa. Sebab apa? Tak ada makanan, tak ada duit. Ni bila ada orang sakit, jadi bekas makanan itu duduk atas api semua. Maksudnya ada makanan semua. Sehinggalah sembuh ataupun mati. Wa anha aidan, daripada Sayyidatina Aisyah juga, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qila lah, apabila dikatakan kepadanya, inna fulanan wajib, sesungguhnya seseorang itu sakit, la yat'amu ta'am, tidak makan makanan, qala, lalu Nabi kata, alaikum bitalbinah, kamu kena beri minum susu, fa ahsuhu iyyaha, maka berilah minum kepadanya dengan talbinah itu. Wa yaqulu, lalu Nabi kata, walladhi nafsi biyadih, demi yang rohku di dalam kekuasaannya, innaha tagsilu batna ahadikum, sesungguhnya susu itu membasuh perut salah seorang daripada kamu, kama tagsilu ahdakunna wajhaha minal wasakh, seperti mana salah seorang daripada kamu membasuh mukanya daripada kotoran. Wat-talbin wat-talbinah al-hasa'ur raqiq alladhi huwa fi qiwamil laban. Al-hasa'ur raqiq, su yang nipis, yang tidak pekat, yang diperbuat daripada qawamil laban, yang diperbuat daripada pati susu. Ada katanya ia daripada susu terus. Maksudnya beri minum susu terus. Ada kata ianya adalah sejenis sup yang seperti susu. Qala al-Harawi, berkata al-Harawi, summinat talbinah, dinamakan talbinah li syabahiha bil laban, kerana dia itu serupa dengan laban. Li bayadha, kerana putihnya, wariqatiha, dan juga nipis, tidak pekat. Wa hadha huwal ghidha'un nafi'un lil 'alil, dan ia adalah makanan yang bermanfaat untuk orang sakit. Wa huwa ar-raqiqun nadij, dan ia adalah sangat-sangat nipis, an-nadij, yang mudah hadam. Lal ghalidhun ni, tidak keras lagi juga pekat. Wa idza syi'ta an ta'rifa fadlat talbinah, dan juga apabila kamu nak tahu fadlat talbinah, kelebihan talbinah, fa'arif fadla ma'il ashir, maka kamu kena tahu kelebihan air barli. Fa innaha hasa'un yutakhadhu min daqiqi sya'ir, kerana sesungguhnya ia sup yang diambil daripada tepung-tepung syair, tepung-tepung barli. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam sahihain daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, at-talbinatu majammatun li fuadil marid, talbinah itu menenangkan bagi hati-hati orang yang sakit, tadhhabu bi ba'dil huzun, menghilangkan bagi sebahagian daripada kesedihan. Sekejap panjang lagi bab ni. Baik. Warawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Uqbah bin Amir al-Juhani. Meriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir al-Juhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tukrihu mardakum ala at-ta'ami wasyarab, jangan kamu paksa orang-orang sakit daripada kamu itu makan dan minum. Kali nak makan, kali nak minum. Fa inna Allah azza wa jalla yut'imuhum wa yasqihim, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi makan kepada mereka dan juga memberi minum kepada mereka, yakni Allah Ta'ala menjaga kekuatan pada diri mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahli baitih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang daripada ahli bait Nabi sakit, nafatha alaihi bil muawwidzat, Nabi akan meniupkannya dengan 3 qul. Kita sebut dah muawwidzat itu 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa fi sahihaini 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sahihain daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innal huma aw shiddatal huma min fayhi jahannam, sesungguhnya demam ataupun sangat-sangat demam yang kuat itu min fayhi jahannam, daripada didihan api neraka. Fabruduha bil ma', maka sejukkanlah ia dengan air. Wa qad dzakara Abu Nu'aim wa ghairuhu min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Nu'aim dan selain daripadanya menyebut daripada hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dirafa'kan yarfa'uhu, yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza humma ahadukum, apabila kamu demam, salah seorang daripada kamu, falyarusha alaihi al-ma', renjiskan air di atasnya. Al-barida, yang sejuk. Salah layalin minas sahar, 3 malam pada waktu sahur, sebelum daripada subuh. Jadi betul lah, perubatan orang kita, orang Melayu lama kita, dia panggil dia tok air atas kepala ni. Tapi orang tu kita, dia tok air suam kan. Nabi suruh tok air sejuk. Wa fi sunan Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-humma kirun min qiyari jahannam. Demam itu adalah hembusan daripada hembusan jahannam. Fanahuha ankum bil ma'il barid. Sejukkanlah ia dengan air yang sejuk. Wa fil musnad wa ghairihi, dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan selain daripadanya, daripada Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Samurah ibnu Jundab. Ya, ataupun Jundub. Yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimarfu'kan hadis ini kepada Nabi. Al-humma qit'atun minan nar. Demam itu salah satu cebisan daripada cebisan neraka. Fa'abriduha ankum bil ma'il barid. Sejukkanlah ia dengan air yang sejuk. Wa fi sunan, dalam sunan Abi Daud, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya zukiratil humma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan humma, demam di sisi Nabi SAW. Fasabbaha rajulun, maka mencela salah seorang daripada lelaki itu akan demam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la tasubha, jangan kamu mencela demam. Fa innaha tanfiz dzunub, sesungguhnya ia menghilangkan dosa-dosa. Kama tanfin naru khabathal hadid, seumpama api itu menghapuskan, membuang kotoran besi. Warawat Tirmidzi fi jami'ihi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami' At-Tirmidzi daripada hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza asaba ahadukumul humma fa innal humma qit'atun minan nar falyutfiha anhu bil ma'. Jika apabila salah seorang daripada kamu terkena dengan demam, maka demam itu salah satu daripada neraka, salah satu jebisan daripada neraka. Padamkanlah ia dengan air. Falyastaqbil naharan jariyan liyastaqbil jaryatal ma'. Maka menghadaplah ia dengan naharan jariyah, satu sungai yang mengalir airnya, liyastaqbil jaryatal ma', untuk dia mengambil aliran air itu. Dalam riwayat yang lain, falyastanqi, berendang. Suruh berendang dalam air sungai. Fayaqul, lalu dikata bismillah, Allahumma shfi 'abdak. Maksudnya Nabi suruh berendang dalam air yang mengalir dan sebut bismillah, Allahumma shfi 'abdak wa saddiq rasulak. Sembuhkanlah hamba-Mu ini, wa saddiq rasulak, dan benarkanlah rasul kamu pada katanya bahawasanya obat ini cara begini menyembuhkan demam. Ba'da solati subhi, bila buat tu? Selepas daripada solat subuh. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Falyaghtamis fihi thalatha ghamasatin thalathata ayyam, hendaklah dia menyelam dalam air sungai itu 3 kali berendam, 3 hari. Fa illam yabra fi thalath fa khamsun, kalau 3 hari tak jadi maka 5 hari. Fa illam yabra fi khamsin fa sab'un, kalau 5 hari tak jadi buat 7 hari. Fa illam yabra fi sab'in, kalau buat 7 hari, fa tis'un, maka buat 7 hari, buat 9 hari. Fa innaha la takadu tujawizu tis'an bi idznillah ta'ala. Sesungguhnya ia hampir-hampir tidak melepasi 9 hari dengan izin Allah Taala. Kalau dah lega juga, biasanya demam yang akan lega sebelum 9 hari. Jika tidak yakin, memang tidak akan dilegakan oleh Allah Taala. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Ta'ala, kenakanlah kita keyakinan untuk kita percaya kepada apa yang Nabi sebut. Wa fi sahihain, dalam sahihain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, inna akhi yashtaki batnahu, wa fi riwayatin istatlaqa batnuhu faqala isqihi asalan. Dalam sahihain daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata, inna akhi yashtaki batnah, sungguhnya saudaraku mengadu sakit pada perutnya. Wa fi riwayatin istatlaqa batnuhu. Istatlaqa ni maksudnya berok cair, maksudnya cirit-birit keluar daripada perut ni. Faqala isqihi asalan, Nabi kata beri dia minum madu.
Fadhahaba, lalu dia pergi, summa raja'a, kemudian dia kembali balik kepada Nabi. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi, qad saqaituhu asala, aku telah beri minum ke dia madu. Falam yughni anhu syai'a, tidak jadi apa-apa pada dia. Wa fi lafdhin falam yazidhu illa istitlaqa, dalam lafaz yang lain, dari riwayat yang lain, tak jadi apa-apa pun kecuali bertambah pula. Jadi ceret-beret. Marrataini aw salasa, 3 kali ataupun 2 kali. 3 kali atau 2 kali dia ulang-alik pada Nabi. Kullu dhalika yaqulu lahu, setiap kali itu Nabi sebut beri minum isqihi asala, beri minum madu. Faqala lahu fi thalithati aw rabi'ah, dikata pada kali ketiga atau kali keempat, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Nabi berkata, sadaqallah, benarlah Allah Taala, wa kadzaba batnu akhik, dan berdustalah oleh perut saudaramu. Nak sebut apa? Allah sebut betul dah pada madu itu ada banyak penawar, tetapi mungkin perutnya itu tidak sesuai untuk makan madu tu. Summa saqahu fabara'a biiznillah, kemudian dia beri minum air, dia minum madu, fabara'a biiznillah, lalu dia sembuh dengan izin Allah Taala. Wa fi sunan Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Kita berhenti sinilah, insya-Allah taala akan datang kita sambung. Berbaki kita ni bab tip Nabi ni, lepas tu pula kewafatan Nabi, lepas tu pula mimpi jumpa Nabi, lepas tu khatimah, insya-Allah taala. Khatimah tu doa, tapi kita akan terjemah juga satu-satu, insya-Allah taala biiznillah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan ke tak? Kita ni majlis ke berapa dah? Kemarin aku tak tulis majlis ke berapa. Dia hamba nak tulis juga. Berapa majlis kita habis. Kita ambil tafa'ur, kita nak cukup bilangan-bilangan berapa, 50 ke, cukup 70 ke, ikut anda. Pandai catat lah, biar ada semua. Bawah tu majlis ke berapa dah. Biiznillah ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.